Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris kepada para nabi. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Fatir, surah ke-35 pada ayat 28, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang bermaksud, sesungguhnya yang paling takut nak melanggar perintah Allah dari kalangan para hamba-hambanya ialah ulama. Jadi ulama ni, walaupun ada ulama akhirat, ada ulama dunia, kita bukan nak bahas tu. Kerana adanya ulama lah yang kita boleh faham Islam. Tanpa mereka, kita tak mampu nak memahami ayat-ayat yang kita baca. Apa maksud dia? Apa huraian dia? Apa makna dia? Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana ulama yang mensyarahkan hadis, kita tak mampu untuk memahami. Pada pagi ini sedikit kesempatan, terima kasih di atas jemputan pada pagi ini. Agak lama dah, banyak tahun dah. Takkan 10 tahun dah tak main ni. Dan saya pun memang tak berapa duk main dah Pulau Pinang ni. Bukan kata tak laku. Pasal dengan Pulau Pinang ni dia jam sangat. Ya. Dia yang tak tahan. Kalau nak main kuliah Pulau Pinang ni kena main awal. Ya. Saya main 3 hari. Hari Khamis tu main dah. Ya. Hari Khamis main dah. Jadi khutbah Jumaat tak kalut. Pernah satu ketika daripada Sungai Petani, 11 pagi saya keluar nak main khutbah belah Pulau Pinang, sangkut kat Sebarang Jaya. 2 kali kena, aku tak mau main dah Pulau Pinang. Melainkan kena main cara tu lah. Hari Khamis main dah. Cari kuliah atau mana-mana, hari Jumaat boleh khutbah, tak kalut lah. Nah. Bayangkan tengok, pukul 11 pagi keluar, boleh tak sampai. 2 kali kena. Memang. Tu saya buat keputusan, kuliah-kuliah di Pulau Pinang semua tutup. Selesai masalah. Kan? Akhir sekali kita main macam ni lah, main 3 hari. Kita tak usah balik. Nah, kena korban sikit. Buat kerja dakwah ni dia kena banyak pengorbanan. Nah. Tidur tak selesa. Bukan dia ambil hotel 5 bintang saya. Kan? Tak ada bintang. Kan? Tu cerita dah. Kan? Bilik ayam 1. Kan? Kita dah biasa bilik ayam 3 rumah kita. Nah, main situ 1 jam duk berebut pula. Kan? Tapi kena banyak korban, kena bangun awal. Baik, alhamdulillah. Macam mana pun syukur pada Allah kita dapat bertemu pada pagi ini. Saya berhasrat untuk menyampaikan kepada tuan-tuan, yakni nasihat para ulama yang saya kunjungi, yang saya pergi ziarah pada tahun lepas bulan 6. Masa tu kan bulan 3 kita PKP, bulan 6 tu dia bagi longgar sikit. Jadi saya ambil kesempatan saya sempat menziarahi 9 orang ulama di Kedah. Di Kedah ramai puluh-puluh. Tapi dan 9 orang dalam tempoh 2 hari. Hari pertama 4 orang, hari kedua 5 orang. Cuma nak sebut sikit sebanyak, apakah nasihat para ulama yang saya ziarahi kepada saya. Di antaranya memberi nasihat yang cukup berguna. Apa nasihatnya? Nasihatnya, kalau kita nak berjaya, kita kena bersungguh-sungguh. Tak boleh hangat teh ayam. Teh ayam tadi hangat sat, lepas tu sejuk. Tapi kalau teh orang lama lah kot kalau hangat kan. Faham? Hangat-hangat teh ayam. Sebab tu kalau kita nak berjaya, tak boleh hangat-hangat teh ayam. Saya ni dah berdakwah 30 tahun dah.
Tadi abang tu kata, ustaz steady lagi. InsyaAllah steady lagi. Boleh pergi lagi 30 tahun ni. InsyaAllah. Kan? Kena bersungguh-sungguh. Kalau tidak, tak berjaya. Dalil Quran. Dalam surah Al-Ankabut. Surah ke-29. Pada ayat 69. Dengar elok. Ayat ni ayat yang terakhir di dalam surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira masjid ni sempoi. Quran pun dia bubuh nombor. Ingatkah kipas ya? Nah, Quran bubuh nombor tu. Tu. Nah, ingat kipas ya bubuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ingat ayat ni, Al-Ankabut surah ke-29, ayat yang terakhir. Maksudnya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Kita nak amal Islam, nak ikut Islam, kena bersungguh-sungguh. Tak boleh hangat-hangat ti ayam. Tak boleh berjaya punya. Lanahdiyannahum subulana. Nescaya kami pimpin, kami bagi petunjuk ke jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Itu jawapannya, ataupun itu terjemahannya. Makna sesiapa yang bersungguh-sungguh nak Islam, Allah akan pimpin dia. Nah, contoh saya lah sendiri, tak payah cerita orang lain kita bukan tahu. Saya dulu tak erti Islam, tak faham Islam. Kan? Tapi kerana kesungguhan sampai jadi ustaz ingatlah. Walaupun ustaz biasa-biasa ya, ustaz biasa-biasa je. Bukan selebriti, tak keluar TV pun. Bolehlah ceramah macam ni lah sikit-sikit kan. Boleh Pak Haji. Nah, kesungguhan. Nah, kata ulama, manjadda wajada. Ini kata-kata ulama, bukan hadis. Sesiapa yang bersungguh dia dapat. Pepatah Inggeris pun ada. When there's a will, there's a way. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Melayu pun macam tu lah, dia ambil daripada situ lah. Maknanya kalau kita nak dapat kejayaan, kena bersungguh-sungguh. Alhamdulillah, saya pun tak sangka Allah bagi kat saya macam-macam. Apa dia? Saya buka sekolah tuan-tuan. Sekolah saya ni kira canggih tu. Sekolah rendah ada, menengah lelaki ada, menengah perempuan ada. Hebat tak Pak Haji? Clear? Hebat Imam. Pasal saya bersungguh. Modal sekepiang tak ada. Tapi kerana kesungguhan, ke hulu, ke hilang, kita kutip derma tapi sekolah naik. Jangan kutip derma sekolah tak nampak. Tu nampak ustaz tukar kereta. Kan? Pakai velfire lah ai. Kawan ni bagi pun mula naik ragu. Sekolah tak nampak. Kan? Kereta nampak kerap tukar ni. Nak bukan kata siapa-siapa. Tapi memang kata pun. Kan? Memang jenis tu ada. Tuan-tuan pergi tengok tu sekolah saya. Ni duduk tengah net lagi besar. 2.2 juta. Dah 50% dah. Dijangka dengan izin Allah tahun hadapan. Bulan Ogos siap. Tu yang mai Pulau Pinang ni. Kan? Bukan habang saja. Kau hampa nak ulok lah pagi ni. Jangan nak buat tak faham lah. Kata aku tak mai je jauh. Habis Pulau Pinang, terbang pergi Langkawi pula. Depa kata Langkawi lah ikan duyung banyak di tepi pantai. Nak pergi tangkap ikan duyung, bawa balik mai seorang sekong. Faham ikan duyung? Hidup-hidup tu. Kan? Pergi 6 hari sana. Tak balik rumah je lah. 3 hari sini, 6 hari sana. Bulan 1 baru balik pergi Sungai Petani. Bulan depan keluar pula. Pergi Ipoh pula. Macam tu lah tuan-tuan. Hampir 2 tahun duduk di rumah melengung. Tapi saya tak melengung. Saya duk buat live kuliah duha. Di sekolah. Jadi taklah boring, taklah bosan. Ada kerja buat. Kita duk biasa dakwah tuan-tuan. Kalau duduk saja boleh jam tu.
Jadi itu syarat pertama, kesungguhan. Kalau nak cerita kat tuan-tuan tuan-tuan pergi cari di Malaysia ni ada tak sekolah macam yang saya buka, pelajar 260 orang. Sekolah rendah, menengah perempuan, menengah lelaki, tiga-tiga ni Pak Haji campur 260 orang, tak ramai. Sekolah yang saya urus dia panggil integrasi. Integrasi makna ada akademik, ada agama dan hafal Quran. Ambil SPM. Tahun 2018 kami agak cemerlang. Seorang pelajar tu dia SPM dapat 9A. Tahun tu ada 2 orang. Seorang 9A, seorang 7A. Tahun lepas tu ada 6A, 5A. Alhamdulillah. Bukan hafal Quran ya, akademik pada. Nah, kita mau macam tu sebab saya mai daripada bidang akademik. Mengaji sekolah orang putih. Kemudian jadi ustaz. Tu orang heran. Dia kata ustaz jadi-jadian. Saya tahu kepala bapa hampa jadi-jadian. Pak Haji, tu jealous lah tu. Kan? Oh pasal hampa mengaji Jordan, aku tak pergi mana. Alah. Tuhan nak bagi lebih pada tu pun boleh. Kan? Allah bagi kat saya syukur tuan-tuan, daya ingatan kuat. Ayat Quran, hadis insya-Allah prau. Saya pergi jumpa Dr. Zakir Naik, tahu? Kenal Dr. Zakir Naik? Hampa mana dia nak jumpa hamba? Aku dia jumpa pasal dia pernah kenal. Kata seorang penceramah di Malaysia yang boleh ingat Quran macam dia. Aku tu yang boleh pergi jumpa dia tu. Pergi jumpa di Putrajaya, rumah dia. Siap dia bagi hadiah lagi kat saya. Alamak. Tak ji, nak bak kemas lah aku pun. Walaupun tak keluar diri kan. Nak gila ngantuk ya. Kesungguhan. Pelajar 260 orang. Pekerja, guru campur staf sokongan Tuan Imam 63 orang. Ramai tak? Ramai tak Pak Haji? Hampa pergi cari di Malaysia ni kalau ada. InsyaAllah tak jumpa Tu. Dengar tu. Nah, tapi kerana kesungguhan, alhamdulillah. PKP 2 tahun. Banyak sekolah tahfiz gulung tikar, tak boleh nak bayar gaji. Kami alhamdulillah. Allah tolong. Kesungguhan lah. Dia bukan boleh hangat-hangat tiap ayam. Kan? Kena buat banyak berdoa. Doa pun kena bersungguh-sungguh. Ni doa malam-malam macam tu. Lalan meloram, tutup. Tak bersungguh. Kena bersungguh. Nah, insya-Allah saya yakin sebab ni yang saya buat. Saya mengaji agama. Saya ikut kuliah macam ni lah. Saya masuk pondok. Saya pergi Yaman ke? Tuan Imam pergi negeri mana? Sini lah. Tak pergi luar negeri. Ceroy tahu ceroy? Aku pergi Yaman tu. Apa ingat aku ceroy sangat? Tak pergi lah Jordan, tak pergi Mesir. Jadilah. Berkat pergi Yaman tuan-tuan. Saya bersahabat hampir setahun dengan seorang ulama hadis di negara Yaman. Almarhum Syekh Muhammad Ismail Amrani. Dia doa kat saya, Allah, Masya Allah. Tengok ulama doa. Kan? Allahu Akbar. Balik main ke Malaysia ni, otak saya ni mudah nak hafal hadis. Dia ulama hadis. Ayat Quran memang dari dulu lagi alhamdulillah Allah anugerah. Saya hadis saya kurang, tapi sejak saya balik Yaman tu alhamdulillah lah. Bukanlah ulama hadis, bolehlah sikit-sikit kan. Dulu hadis kurang, Allah insya-Allah alhamdulillah. Itu cerita pesanan ulama kat saya. Kalau nak berjaya kena bersungguh. Ingat tak ayam tak boleh berjaya punya. Sekolah saya cerita bila sikit. Kebajikan banyak walaupun gaji tak tinggi. Tak ada siapa pun yang lari malam. Pasal apa? Makan pagi, makan tengah hari, sekolah tanggung. Anak-anak kaki tangan kita ada nursery. Tu dia. Nursery ni kalau hantar rumah orang Tuan Imam, seorang anak mau 200, kena 3 orang. Depa kami ada siap dah. Sekolah rendah ada nursery, sekolah menengah lelaki pada nursery. Sekolah menengah perempuan lah ni duk tumpang di sekolah rendah. Lepas siap bangunan ni, sekolah menengah ambil bangunan sekolah rendah pergi bangunan baru. Kita ada nursery, makan pagi, makan tengah hari. Kebajikan banyak. Perubatan ada. Lagi apa? Gak nak cerita macam-macam.
Orang tengok orang tak percaya, oh Tuan Imam. Boleh beli motosikal cash dekat staff. Bayar balik kat sekolah tanpa riba. Bagus tak? Tu baru berkat. Motor mereka beli 6,000 Pak Ji. 6,000 tunai sekolah tolong beli. Bayar sebulan 200. Tak ada riba-ribanya. Baru ada keberkatan. Saya buka sekolah, matlamat bukan nak bagi jadi kaya. Nak mewujudkan peluang pekerjaan. Sebab tu jadi ramai. Sampai 63 orang. Takatlah boleh lagi lah. Bayar gaji ke depan ni tak tahu. Pasal apa saya kata ke depan ni tak tahu Pak Ji. Cuba Pak Ji jawab. Pasal apa saya jawab? Pasal apa saya kata tu Tuan Imam? Tuan Imam hafal Quran tak? Hafal Quran? Ha? Dah. Tak berani nak jawab apa? Pasal apa saya kata esok belum tentu lagi? Sebab dalam Quran Allah sebut Suratul Luqman, surah ke-31, ayat yang terakhir, ayat ke-34. Tuan-tuan dan perempuan tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam ada 5 perkara yang manusia tak boleh tahu. Tuan-tuan duk sembang kari lah, ataupun sembang gulai. Nah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang pertama, bila akan berlaku kiamat. Siapa pun tak tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith. Bila hujan akan turun. Turun banjir. Tu dia banjir. Kalau kami baru-baru ni dan tahun ni di Gunung Jerai, kepala ayak. Kan, kepala ayak kan. Hak baru-baru ni kepala bapak. Habis semua. Perempuan negeri habis. Kena banjir. Hujan bila nak turun manusia tak tahu. Jangan duk percaya ramalan kaji cuaca. Hampa percaya tu tak betul lah iman hampa. Percaya kata Allah. Tapi dah tahu dah bulan ni bulan hujan, sediakan payung. Itu cara dia. Dia tak? Ni depa buat ramalan kata nak ribut nampak tak jadi pun. Siapa boleh tahu? Ramalan. Tu kata ramalan. Ramalan nombor ekor. Ramalan nujum 4 belalang. Tuhan sebut. Yang kedua, manusia tak boleh tahu bila hujan akan turun. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Tuan Imam kahwin ni. Anak berapa orang? 2 ya. Seorang. Umur berapa lah ni? 23. 33. Oh, ni kahwin lewat ni, nampak tanya-tanya ni. Betul? Patut seorang. Patut 33 tu dah 30 orang lah. Nak pergi hilang ngantuk kan, ada apa? Tengok hampa semua lali ya pun. Kan? Tu cerita dia. Nah, anak di dalam kandungan siapa pun tak boleh tahu. Maksudnya anak ni bahagia ataupun celaka, siapa boleh tahu? Ibu yang mengandungkan kepada saya, dia pun terkejut bila saya jadi ustaz. Macam mana boleh jadi ustaz? Pasal apa? Dulu masa kecil-kecil lah, buah macam bukan James Bond. Mak sendiri tu. Pak Ji, mak sendiri. Macam mana hang boleh jadi ustaz? Dia pun tak tahu. Kami sebelah beradik, ni lah seorang-seorang ustaz. Alhamdulillah. Dia meninggal, saya jadi imam. Jadilah ada anak agak boleh semayang. Ni suruh orang semayang. Anak-anak duduk di luar isap rokok, mangkuk ayun tunggu. Kan? Mainlah tak boleh jadi imam pun jadilah makmum. Kan? Mayang jenazah, bukan dia susah. Orang takbir, tak kerti baca, duduk diam sudah. Kan? Kan ada lorak apa? Kan? Kali itu semayang jenazah di Yaman, tuan-tuan. Kita di Malaysia 4 takbir kan? Sana 5. Tahu tak? Aku tahu apa dia takbir, aku pun takbir dulu. Lepas ikut imam. Kan? 5. Lepas 5. Lepas Syiah Zaidiyah. Syiah yang tak sesat. Jangan duk pukul semua Syiah sesat. Tu tak betul. Syiah Zaidiyah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita belajar lah. Ulama tu Syekh Muhammad Ismail Amrani tu Syiah Zaidiyah lah. Ulama hadis. Baru yang meninggal. Umur dia masa meninggal 101 tahun. Kalau Tuan Imam tak boleh bayang macam mana muka dia,
tengok muka saya macam muka dia. Kan? Hari kedua saya di bumi Yaman, hari kedua. Saya keluar pada apartmen saya nak pergi supermarket. Syekh ni bawa balik daripada masjid semayang asar. Saya semayang dengan kawan-kawan di rumah. Dia saya keluar pada pintu tu, dia bawa balik. Dia tengok dia terus main peluk saya. Saya pun heran tu. Pak Arab pengiring dia pun heran tu. Siapa dia kau ni? Ulama besar ni pergi peluk kau ni. Yang ni ulama kecil daripada Malaysia. Ulama sama ulama dia dapat kenal lah kan. Saya pun heran, siapa dia main peluk aku tu. Sejak tu saya baik dengan dia. Pergi semayang jemaah sekali dengan dia. Tanya soalan-soalan. Kat nak balik main minta dia doa pula. Alhamdulillah. Kena kawan dengan ulama bang. Yang tak boleh kawan dengan ulat dan semak. Ulat kalau jumpa katuk pergi mampus tu. Kan? Ulama kena kawan, jangan bermusuh. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadis Bukhari. Ingat elok. Sesiapa yang memusuhi para waliku, orang-orang soleh, ulama, jangan duk buat musuh. Aku isytihar perang terhadapnya. Allah isytihar perang terhadap sesiapa yang memusuhi para walinya. Apatah lagi ulama yang beramal dengan ilmu. Sebab dalam Quran Allah cerita tahu, ada ulama yang tak beramal dengan ilmu dia. Bala'am bin Ba'ura, surah ke-7 Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad aw tasrukhu yalhad dzalika mathalul qaum alladzina kazzabu biayatina faqsusil khasasa la'allahum yatafakkarun. Abang, ni cerita dia tu Imam. Dan kalau nak tahu Bala'am bin Ba'ura, ni lah ayat dia, surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 176. Ulama Bani Israel yang tidak beramal dengan ilmu dia, dia menyokong Firaun, dia mati kafir. Pernah dengar tak Bala'am bin Ba'ura? Tak pernah dengar? Syahrilung ni manusia tak boleh tahu anak di dalam kandungan itu bahagia atau celaka. Tuan-tuan duduk sembang lah. Tak apa pun tak boleh tahu. Yang keempat, itu yang saya kata, saya urus sekolah dah tahun ke-12, alhamdulillah. Esok belum tentu lagi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tuhan sebut, tak ada siapa boleh tahu apa yang akan diusahakannya pada esok hari. Apa maksudnya? Kita ketiak macam-macam esok nak berjaya tak berjaya, tak boleh tahu. Hari ni ada hajat nak pergi jumpa orang kaya, nak minta derma. Semayang hajat PPP, dia pergi England. Tak ada. Itu yang kata kita tak boleh tahu. Faham? Esok hari tambah duk pergi habak pula macam dululah. Perdana Menteri dulu habak. Tahun 2020 orang Melayu semua kaya. Wawasan 20-20. Aku pun duk berangan lah. Duk fikir masa tu aku ada kapal terbang 2 biji. Kan Mercedes 5 biji kan. Apa pun tak tahu. Tu pun orang percaya wawasan 2020. Awak letak cerdik ingat. Ikut Quran lah. Esok hari pun tak tahu, tambah jauh-jauh. Tiada Pak Haji. Ni cakap ada sandaran ni, bukan cakap kosong. Yang kelima, wa man nafsun bi ayyi ardin tamut. Dengar elok. Ni soal kematian. Di mana kita nak mati tak tahu. Matilah di mana pun nazih tak apa. Yang penting amalan kita ada, bekalan akhirat ada. Itu yang penting. Tengah doa nak mati di Mekah, setengah doa nak mati di Madinah. Saya tak doa yang tu, mati bila tak mana pun. Asalkan amalan saya Allah terima. Kan? Itu yang penting. Baik. Jadi pesanan ulama, kesungguhan. Kena bersungguh. InsyaAllah dapat kejayaan. Macam tu juga kita berjuang. Berjuang tak menang-menang.
Tu ada yang banyak lari, ada tak? Tak lari. Pak Haji pun lari dah apa? Ha. Masih lagi? Ha? Warna tu tak? Ha. Warna ni ah. Ha, cantik. Kan? Saya tak lari dari dulu 30 tahun dah. Sebab apa? Menang kalah bukan kerja kita. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ali Imran surah ketiga ayat 140. Dan demikianlah kata Allah, kami pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Hari ini Islam kalah, Kapiak menang. Satu hari nanti Islam menang, Kapiak kalah. Akhir sekali Islam menang. Islam agama Allah. Takkan Allah nak biar Islam dihancurkan oleh musuh-musuh Islam? Faham bang? Panggil abang kan mamu. Pulau Pinang dia mamu semua. Ha. Mamu, mamak buat leceh semua. Kan? Ha. Boleh mamu? Hak belakang-belakang. Nak cerita macam tu. Berjuang, terus berjuang. Kena bersungguh. Kan? Tengok Allah Ta'ala sedikit sebanyak Allah tunjuk kat kita. Lah ada 18 orang Tok Lebay yang menjadi sebahagian kerajaan Malaysia. Betul tak? Betul tak Pak Haji? Pak Haji, tak angguk pun belah mana Pak Haji ni? Dah jadi sebahagian kerajaan. Tapi tak kuat. Sebab 18 orang nak lawan 100 orang mula boleh menang. Kena bagi Tok Lebay banyak sikit lah. Buang 140 orang. Baru kita tengok ada perubahan. Tidak Pak Haji, kan? Tapi itu saja usaha kita. Kena bersungguh. Kita dapat Kedah, Kelantan kekal, Terengganu. Dan kita harap satu hari Malaysia akan dikuasai oleh orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Tuan-tuan nak dengar ayat Quran? Kena yakin Surah ke-24 An-Nur ayat 55 abang. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Tu ayat dah Syekh, surah ke-24, nama surah An-Nur ayat 55. Ni Allah janji ni. Apa dia Allah janji? Allah janji kepada orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Pertama Allah nak bagi kuasa. Tak sampai masa lagi Pak Ji, sabar. Kena bersungguh. Kemudian Allah bagi jaminan di bawah pemerintahan mereka. Yang kedua, setelah mereka dapat kuasa, agama Islam menjadi agama yang teguh dan kukuh. Hari ini agama Islam dipersenda-sendakan. Betul tak bang? Orang bukan Islam peli ya. Dia minta maaf, kita bersengap. Patut buah penampang lah. Setuju tak Pak Haji buah penampang? Betul ke? Tak setuju? Ni nak baca Al-Quran ni. Tok Imam, setuju tak? Mana-mana orang bukan Islam, korang ajak Islam buah penampang. Setuju tak? Setuju? Setuju? Bagi dalil Quran tengok. Dalil Quran ada, dia suruh buah penampang. Surah ketiga Ali Imran ayat 181. Aku ceramah menjadi 10,000 orang. Punya semangat. Ni di Pulau Pinang ni ada tak orang jual roti canai sarang burung? Tak mana? Sarang burung. Tak mana dah. Banyak hari yang tak makan ketagih ni. Dengar tu Pak Ji. Kapiak-kapiak duk hina Islam buh penampang Maaf buh dulu. Esok dia buat pula. Laqad sami'allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Tu dari Quran surah ketiga Ali Imran ayat 181. Kisah siapa dia? Kisah Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu buh penampang terhadap siapa? Terhadap pendeta Yahudi yang bernama Fanhas. Kenapa? Karena Fanhas hina Islam.
Pilah tengok asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Kita tak tegas dengan kafir. Tu yang depa naik kepala tu. Tuhan ajar dalam Quran. Dia antaranya surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 73. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah suruh Nabi keras dan tegas terhadap kafir dan munafik. Faham abang? Bang? Aduk sandak tang cermin lah, berbek pecah cermin ni. Pergi sandak tang batu tu. Sandak-sandak lah, jangan duk lena pula. Tak ni khusyuk, aku cakap seorang-seorang. Tanya hampa, faham tak ni? Dia punya, faham Ustaz. Siapa faham? Ustaz lah. Cara mah macam ada 200 orang. Sempoi Ustaz ni. Weh, aku sampai awal, betul tak? 5.30 sampai dah. Aku bukan jenis main lambatnya. Hampa jemput aku jangan duk bimbang lah. InsyaAllah awal sedia. 5.30 sampai dah. Tahiyat masjid, baca Quran, boleh berzikir. Sunat subuh, fardu subuh. Tu imam pun kelang kabut tadi, aku tengok lari. Nah, kalau tak aku nak lompat jadi imam, sebab dia main. Kena disiplin dari segi masa. Kan? Saya memang macam tu. Siapa yang kenal saya, kawan saya lama semua tahu. Saya jaga masa. Saya tak pernah lewat pergi kuliah kecuali ada perkara-perkara yang tak dapat dielak. Unforeseen circumstances. Cakap orang putih tu. Jangan main-main. Nah, yang tak dapat dielakkan. Tu Tuhan janji. Bila orang beriman serta beramal soleh yang memerintah, setelah mereka diberi kuasa, yang kedua, Islam menjadi agama yang teguh dan kukuh. Kira Sayyidina Abu Bakar ni, dia berpenampak kan? Dia berpenampak. Dia tumbuk sampai lebam. Tapi Sayyidina Umar, dia pancung tu Yang tu lagi ganas. Nak dengar cerita Sayyidina Umar? Pernah dengar Sayyidina Umar? Ni keturunan dia lah ni. DNA Sayyidina Umar, sebab tu cengeng. Hak mana lembut-lembut tu keturunan M. Daud Kilau. Kan? Satu hari, mamu panggil mamu lah, Pulau Pinangnya semua. Pada satu hari, ada 2 orang sahabat, A dan B. Mereka ni bertelagah, bertelingkah, duk berkelahi. Jadi tak puas hati macam ni lah. Mai kita, dua orang kita pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Nabi Muhammad buat keputusan dalam perkara yang kita bertelagah ni. Pergilah jumpa A dan B tu. Tak tahu apa masalah. Kami bergam-gam. Nabi pun buat keputusan. Keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam memihak kepada A. Dengan elok ni. B tak setuju. La ilaha illallah Pak Haji. Keputusan Nabi Muhammad dia tak setuju. Baru tu dia ni. Dia tak setuju. Dia kata, Kak, jom kita pergi jumpa Umar lah. Bagi salam, Umar tanya, hampa main buat apa? Tak, tadi kami pergi dah minta pandangan Nabi SAW. Dia buat keputusan memihak pada aku. Kawan ni tak puas hati. Umar tanya apa dia? Keputusan Muhammad SAW hang tak puas hati. Tunggu saat lah. Dia suruh tunggu saat. Yang kau ni dua ingat nak masuk rumah, nak bawa keluar dorian sangking apakah? Umar bawa keluar pedang. Pancung kawan tu. Umar zalim tak? Saya mengatakan sebab kawan tu dah murtad. Kalau tak dia tak bunuh. Pasal dia tak setuju dengan keputusan Muhammad. Ayat Quran turun tu. Bila kena pancung tu, dia pancung. Allah berfirman, fala wa rabbik, tulis surah keempat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Pergi ambil kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turun ayat ni. Kisah tu ada pula keputusan Muhammad tak setuju. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan lah. Dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 36, muka surat 1110, Syaitan Rumi 913 Jawi, kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman. Apa-apa keputusan Allah dan Rasul wajib kena terima walaupun kita tak setuju.
Faham? Bila kita tak terima, kita durhaka dan kita sesat, patut sangat umat pancung kepala dia. Sebab tu zaman pemerintahan Umar mana ada puak-puak mangkuk ayun. Semua takut, dia tegah. Para sahabat semua tegah. Saidina Abu Bakar tegah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia ambil alih. Ketika itu umat Islam tak mau lagi mengeluarkan zakat. Tengok. Dia istihad murtad. Siapa yang tak mau keluar zakat? Umar tahu. Hang keras sangat, jangan keras sangat. Kunun-kunun. Dia tak sedap, dia pun keras. Mula-mula umat tak setuju, tuan-tuan. Bila tengok-tengok dia pun ambil betul, tindakan hang memang betul. Dia pula jadi khalifah, pancung kepala tu. Hang tak setuju dengan keputusan Muhammad, kau ajak betul. Rosak akidah, tuan-tuan. Nah, bagi saya menganggap kerana dia tu batal iman dan Islam. Kerana ayat tadi Al-Ahzab. Tahu nak tahu ayat dah? Wa ma kana li nafsin bukan. Wa ma kana lil mu'min apa? Wa ma kana apa dia pagi ni aku tak boleh ingat ni. Dan ayat 36. Nah, dia nak wa ma kana li nafsin tu ayat lain. Dia tak mai ayat tu. Pak dia ingat tak? Okey, dia main lah. Komputer abang lah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Suratul Ahzab ayat 36. Mari kita cek tengok. Duk celaru dengan wa ma kana li nafsin tu. Ayat tu Ali Imran 145. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Betul lah ayat tu, no? Ayat 36. Mari kita cek bila. Kita ni bukan hafiz kan. Cuma bapa hafiz je. Anak nama Muhammad Hafiz dapat lah gelaran bapa Hafiz. Faham baji? Ayat 36. Tu dia. Mana dah? Suratul Ahzab ayat berapa? 35. Betul. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Ingat tu. Apa-apa ketetapan Allah dan Rasul jangan duk petikai, rosak akidah. Boleh mamu? Clear? Mamu apa sakit pinggang apa? Sakit lutut duduk atas kerusi? Ni, steady lagi ni. Umur berapa? Tok Imam. Tok Imam 33. Anak bongsu saya umur tu ni 67 orang tahu tak? Boleh pergi 97 ni insya-Allah macam mahdir esok. Kan? Jangan main-main. Steady lagi. Malam khutbah gedegang Sungai Tiram. Seorang budak tu dia tak pernah dengar saya kuliah. Dia dengar kuliah maghrib di Sungai Burung. Hang pernah dengar tak adik? Esok hampir Sungai Tiram. Dia pun main. Tanya macam mana adik khutbah? Best. Ringkas 20 minit dah. Ringkas tapi padat. Quran hadis balik awal. Polis mai tanya dia ni. Polis. Pasal dia ambil gambar. Kalau nak kena tangkap dia dululah. Tu polis kata lain clear. Apa tak clear? Saya baca ayat Quran hadis, saya bukan sebut nama siapa. Nak takut apa? Kita ni takut kat orang tak habis-habis. Tu yang Islam tak menang. Ustaz ni pakat takut. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Tu dalil Quran. Jangan takut ke manusia. Surah ke-9 abang. At-Taubah ayat 13. Ustaz ni dia perang keluar macam tu ya. Takut kat manusia ni boleh bawa pada syirik. Syirik ni bukan gaduh sembah tokoh. Takut kat manusia? Sebab jawapan dalam Al-Baqarah 102. Manusia tak boleh menimpa mudarat. Wa ma hum bidarri nabi min ahadin illa biiznillah. Begitu juga manusia tak boleh bagi manfaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Al-Baqarah 255. Mudarat baik, manfaat baik semua daripada Allah mamu. Takut sangat kan? Saya relax dengan semalam. Masjid Sungai Tiram orang ramai
Tu kalau boleh rapat 4,000 orang. Semalam saya ingat 2,000 lah. Sebab separuh kan. Ramai. Khutbah sedap Ustaz. Apa kata sedap? Saya. Dah hampa tak mengaku. Aku ni lah mengaku. Tapi memang sedap pun. Tuan-tuan tahu apa tajuk? Tajuk balasan Allah kerana salah pilih pemimpin. Sedap. Di dunia apa dia Tuhan balas. Di akhirat apa dia? Clear. Ni duk main cerita minta maaf no. Duk baca jagalah sungai kita. Mangkuk ayun tu. Sungai ambil pilah. Siapa nak berak dalam sungai kan nak buang sampah lantak pilah. Boleh abang? Boleh. Boleh mamu? Mamu kenal tak saya ni? Kenal? Baru kenal. Alhamdulillah. Nasib baiklah mamu kenal juga. Esok di akhirat dapat syafaat. Bukan syafaat dah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya berdakwah, baligh anni walau ayah, hadis Bukhari, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Tak semesti alim. Kalau alim pun penakut buat apa? Tidak. Haram nak kata haram pun tak berani, zalim nak kata zalim pun tak berani. Buat apa jadi alim? Baik jadi alim kucing. Bila orang beriman dan beramal soleh dapat kuasa, masa tu agama Islam jadi agama yang teguh. Yang ketiga, ketika itu wujud keamanan. Tuan-tuan tak mau ke tu? Kita kena bersungguh. Kita kena bersungguh sampai tertegak sebuah negara Islam. Allah bagi jaminan. Orang beriman dan beramal soleh, Allah akan bagi kuasa memerintah. Kemudian di bawah pemerintahan mereka, yakni agama Islam jadi agama yang teguh dan kukuh. Yang ketiga, keamanan wujud. Hari ni mana ada keamanan? Jenayah terus meningkat. Sana bunuh, sana rompak, sini rogol, sana sambung. Betul tak abang? Bagi Islam perintah, tengok. Kita nak tengok. Kita tak yakin. Allah letih. Tengok saya, alhamdulillah saya yakin mamu. Saya buka sekolah kalau orang lain macam lari lama dah. Budak 260 orang, pekerja 63 orang. Tiap-tiap bulan nak bayar gaji cicap cing. Ayya, ane cia. Cicap oh. Tu ya kong hokian. Bihau. Alamak, tak tiba cakap Cina jeroi apa. Cicap 70 lah. Ceng 1,000, 70,000 sebulan. Takat hari ni boleh bayang. Esok saya tak mau sembang lagi. Kan? Esok manusia tak boleh tahu. Boleh? Sebab tu saya kata buat apa pun kena bersungguh. Berjuang, kena berjuang sungguh-sungguh. Tak boleh hangat-hangat ti ayam. Ni orang gempak sikit, ustaz dah mula slow dah. Aku dah gempak lah, aku bukan baru bidang ni. Tak cakap besar lah. Tak mau cerita lah pengalaman saya dengan polis. Selama 30 tahun ni. Akhirnya tuan-tuan saya dipanggil juga ke IPD Sungai Petani. Kerana ada satu ceramah politik yang melibatkan saya. Tapi punca tu bukan daripada saya, daripada penceramah seorang lagi. Saya telefon, oi, hang pi pergi balai polis. Pi dah. Depa tanya apa? Pegang. Ni awak. Aku pula nak kena pi ni. Hang punya pasal lah aku kena pi. Saya relax Dia main daripada Bukit Aman tu. Saya tenang, cool. Cool as cucumber, you know. Relax. Ya, ada apa Datuk? Ni nak tanya beberapa soalan. Steady ya bang, tak cakap besar tak takut kat orang ni bawa syirik. Kan? Kita ada Allah. Kan? Allah pelindung pada orang yang bertakwa. Jangan bimbang. Surah ke-45 Al-Jathiyah ayat 19. Allahu waliyul muttaqin. Allah pelindung pada orang-orang yang bertakwa. Kena usaha, kena bersungguh-sungguh nak jadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Kemudian Allah akan menjadi pelindung kita. Nak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Takat tu ya, Tok Imam. Jangan duk pi tambah al-azim, bid'ah. Wahabi apa ustaz? Batu bacalah lah kurang-kurang sambung sikit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyu wala nasir. Al-Baqarah 107. Sambung lagi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ali Imran 173. Naik kereta, baca doa kenderaan, baca ayat kursi, Fatihah, ayat kursi. Pi ya, Allah pelindung kita. Sampai masjid,
masuk duit dan tabung. Doa, ya Allah, berkat sedekah aku ni, lindungilah aku dan keluarga aku daripada sebarang musibah. Amalan cukup senang, apa tak mau buat. Aku masuk dah tabung tu tadi. Sampai-sampai bagi terus. Boleh abang? Nak pergi cari roti canai sama burung macam mana? Siapa nak belanja aku makan pagi ni? Dah lah aku lama tak main. Hampa ni kedekut sungguh lah, ya Allah. Tak apalah, aku makanlah nyeri. Tu cerita dia. Kena bersungguh. Tak boleh hangat-hangat tiap ayam. Buka sekolah ke apa, usaha sungguh-sungguh. Tapi bagilah nampak ada sekolah. Ni sungguh-sungguh kutip terima orang, sekolah tak ada. Ada tak jenis tu? Ha? Ada tak? Bukan di Malaysia. Di Timbuktu. Tuan Imam tahu tak Timbuktu tu? Di negeri mana? Timbuktu tu sebuah tempat dalam sebuah negara yang bernama Mali. Mali ni di Afrika Selatan. Dalam negara Mali itulah ada tempat yang bernama Timbuktu. Timbuktu tu sebelah dia tikam batu. Faham bang? Kutip-kutip derma, sekolah tak ada. Hang duk hidup mewah, tembak naik ke bulan baru tahu. Ni yang menyebabkan habis dengan kami-kami terpalit lah. Saya tak bimbang. InsyaAllah saya tak pernah khianati sumbangan orang ramai. Kau takkan 63 orang boleh kerja, fikir tu sudah lah. Kan? Tak pernah tak bayar gaji tu. Selama PKP 2 tahun, Alhamdulillah sekolah tutup lama mana. Rezeki masuk dalam akaun. Saya ada buat live kuliah duha. Saya cari pi kuliah-kuliah mana pun. Bawa lah tung, heret tung. Kesian kat aku. Muka ni tebal tak kira orang. Silas-silas pula orang tak bagi pula. Mangkuk ayun. Boh lah RM1 2, janganlah sampai kedekut tidur masin kan. Kena bersungguh. Syarat kejayaan. Berjuang pun kena berjuang sungguh-sungguh. Tak usah ada bimbang. Cukuplah sejam. Sikit ni nak sudahi tentang perjuangan Islam. Idea. Perjuangan Islam bukan mudah. Saya 30 tahun dah bersama-sama dengan perjuangan Islam. Abang bilang tak apalah kat tuan-tuan. Saya bertanding PRU 14 dulu, Parlimen P015 Sungai Petani. Faham? Tani atas tiket PAS lah. Hampa ingat aku UMNO lah. Kan? P015. Bukan kalah Tuan Imam, belum menang. Faham? Dapat 22,000 undi. UMNO dapat 23. PAS dapat 45. PAS menang dengan undi China dan India. Tapi kalau UMNO dan PAS gabung, PAS tungging sekali ni insya-Allah. Tu yang mereka lah duk ketak ni. Siapa nak lawan? Siapa lagi kau ni Lepas ni tak main dalam masjid empat, tak dan. I'm very busy, you know. I'll be at the parliament tomorrow, okay? Main boleh? Aku pun tak kelapar dah Aku tak mau dah. Letih berarti lah. Letih 20 hari tak balik rumah. Turun semua. Satu parlimen besar tuan-tuan, bukan senang. Parlimen Sungai Petani. Pengundi ada 113,000 undi. 113,000. Ni akan datang ni 160. Pasal pengundi muda. Siapa nak menang pula aku tak tahu lah. Baby kata apa. Cukup dah. Saya ada pengalaman bertanding. Saya bukan nak bertanding Tuan Imam, tapi pucuk pimpinan pusat minta saya bertanding. Tahu pasal apa? Aku terkenal. Mereka semua kena aku nak buatnya mana? Aku tak mau. Kan? Tapi dah pucuk pimpinan pilih saya. Jadi kita akur lah. Kan? Lepas ni tak mau. Sayang pucuk pimpinan atas semua kena. Tahun lepas saya pergi ziarah ulama di Terengganu. 45 minit dia sudi menerima kunjungan saya. Tahu siapa dia? Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Sembang 45 minit bang. Saya dia kenal. Kas calon dia pun tahu saya pernah ceramah dengan dia. Dia tanya latar belakang saya apa semua. Sembang syok. Dapat 2-3 ilmu dia bagi. Jadi dah ni di antara yang saya nak sebut kesungguhan. Kerana untuk mengakhiri, perjuangan Islam bukan mudah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 42, untuk mengakhiri, "Lau kana 'aradan qariba wa safara qasida lattaba'uk
walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Maksudnya, dan kalaulah apa yang engkau serukan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh memberi keuntungan yang mudah, keuntungan yang dekat, dan satu perjalanan yang tidak jauh, nescaya mereka akan mengikuti kamu. Akan tetapi perjalanan yang dituju terasa terlalu jauh bagi mereka. Tu lah Pak Ji. Ayat ni, depa tak tengok ayat ni. Perjuangan Islam bukan mudah. Sebab depa rasa lama dah berjuang, lalas lari buka parti baru. Ada tak? Ni dia. Pasal apa depa buka parti baru? Saya boleh jawab dengan Quran dah hadis. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Ali Imran 177. Depa nak dunia bang oi. Dan enggaklah rasa jadi menteri 22 bulan. Nak dunia tu dalih dia. Duk berjuang elok-elok tak mau istiqamah kan? Sebab nak kejar dunia. Saya tak jadi wakil rakyat, sudah tak ada lorat apa. Jadi ustaz sampai ke mati, buat kerja dakwah bagi orang faham. Tapi apapun kesimpulan, perjuangan Islam bukan mudah. Untuk mengakhiri kena baca hadis. Dengar baca hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa dia tuan-tuan? Ya'ti 'ala nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabidi 'ala jamri. Rawahu Tirmizi. Nabi sebut dah di akhir zaman, siapa-siapa yang buat kerja Islam, dia berpegang teguh dengan ajaran Islam, umpama menggenggam bara api. Faham tak? Bara api tu panas. Saya akan terus genggam bara api ni walaupun apa jadi. Kan? Kita nak hidup pada tahun 67 dah bang, 67 dah. 10 bulan 12 baru ni. Tahun depan Ustaz WhatsApp, happy birthday to you Ustaz, hak ke-68 tak tahu, jangan lupa. Jadi buat kerja Islam di akhir zaman bukan mudah nah. Itu macam tengok buka sekolah, kerajaan tak bantu. Sedangkan sekolah kita buat elok, pelajar cemerlang, alhamdulillah. Kan? Sistem kita ikut sebahagian sistem kerajaan. Tak dapat. Kita lah duk kulu kiliak bawa tabung minta derma. Ni dah habaq banyak kali, takkan tak faham kot. Kan? Takat itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ribuan kemaaf